Anwar kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah Isyak hari ini dengan begitu rupanya kisah Nabi Adam. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah. Terima kasih kepada grup Gemenur Iman, tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Penerus Niati binti Mansur dan para barisan AJK-nya. Jadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat, para shadiqin, syuhada, alim ulama, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis kita dan dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا مقلب القلوب Ya Allah, kalau Ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami, thabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami Ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub. Ya Allah, kaulah Ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik. Kau ubahlah hati kami Ya Allah daripada hati yang penuh dengan kelalaian ini kepada hati yang penuh ketaatan. Daripada hati yang penuh hasad kebencian Ya Allah kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina. Ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina. Dan limpahkanlah kepada kami Ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami Ya Arhamar Rahimin. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Waqalu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Bersyukur pada Allah dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita menjadi orang yang bersyukur. Dan insya-Allah, alhamdulillah, kita sambung lagi malam ini, iaitu Jumaat malam Sabtu, kan? Kita sambung lagi tentang begitulah rupanya kisah Adam. Begitulah rupanya kisah Adam. InsyaAllah. Dan kita terus sambung dalam bab yang ke-16. Ada yang lagi belum mute, boleh unmute, boleh mutekan dulu suara. InsyaAllah. Moga-moga dapat inilah apa kata clear sikit suaranya. Ada yang belum. Okey, insyaAllah. Okey dah. Dia bunyi ni sangkut kalau ada yang masih buka lagi. Okey, insyaAllah. Diharap. Okey.
InsyaAllah terus dalam bab iaitu kita masuk bab yang baru. Bab yang ke-16. Yang sebelum yang ke-15 yang lepas adalah bab tentang roh. Tentang roh. Kali ini kita masuk dalam bab yang baru iaitu bab yang ke-16. Bab yang ke-16 ni iaitu bab tentang kata-kata dan perbuatan Adam. Maksudnya, apakah kata-kata pertama yang sahih, yang keluar daripada mulut Adam? Dan apakah zikir pertama yang keluar dari mulut Adam? Yang ini kita nak tahu. Kalau macam baby kan, baru lahir, yang keluar dari mulut dia ni jeritan dan juga tangisan. Jadi, apa pula? Kalau kita tengok, apa pula kalau orang Nabi Adam macam mana pula? Adakah Nabi Adam ni mula-mula masukkan roh saja, dia terus ataupun dia terus saja menangis? Kan? Macam kita waktu lahir, adakah terus menangis? Begitu jugalah. Jadi kalau kita, itu yang kita nak letakkan, apakah sebenarnya amalan-amalan yang boleh. Okey, insya-Allah terusnya. Iaitu bab yang ke-16. Sebentar saya nak sedikit dalam masa 20 saat. Ustaz, maaf Ustaz. Kat mana boleh dapat kitab ni Ustaz? Di kitab tu boleh dapat di mana-mana tempat. Kalau kat kedai saya, kedai buku badan semua dapat. Saya beli online. Cari, ya Allah, Ipoh KL tak ada Ustaz. Sampai betul. Dekat jalan bila buku ni? Online kata dah ni Ina, dia kata tak ada cetakan. Allah, Kita Ustaz tahap dia cetak. Ustaz, saya beli Ustaz. Masalah juga Ya, Dia bila kita saya kena dia tulis situ habis dah cetak. Pula dah cari dekat online pun macam dah cari dah Suaya. Banyak macam tu lah kitab yang kita beli lepas tahun dia tak cetak lagi dah. Banyak. Bila tanya pada penerbit dia kata habis cetak. Orang tak ulang cetak ke? Dia akan cetak nanti buat buku baru. Dia macam tu. Dia macam tudung lah dia buat. Mesti ada design baru. Wallahualam, mungkin dia punya marketing macam tu kot. Dia nak habiskan stok, lepas tu buat yang beli, lepas tu kemudian nak buat balik, dia akan buat design baru. Wallahualam. Wallahualam. Saya masa beli ni banyak berderet, banyak buku dia. Masa tu baru cetak kot. Jadi banyak lah. Jadi waktu yang saya punya masjid tempat saya impian mah pun beli kitab, ganjang kitab ni. Dia ganjang kitab ni dia beli. Banyak, memang banyak waktu tu. Tak tahu rupanya dah habis. Saya pun dah lama tak tengok balik kitab yang ni, dah ada. InsyaAllah. Okey. Ada kata-kata pertama dan kata-kata perbuatan Adam yang pertama. Kata-kata perbuatan Adam iaitu Allah telah mengilhamkan Nabi Adam ketika mana baginda ditiupkan roh. Jadi dimulakan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, iaitu hadis daripada Rawahut Tirmizi. Rawahut Tirmizi. Okey. Jadi bila hadis yang dikata ini, maka an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallah. Abu Hurairah ni dikata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala lamma khalaqallahu Adam. Ketika mana Adam ni dicipta Allah. Ketika mana Adam ini diciptakan oleh Allah. Ataupun ketika mana Allah menciptakan Adam. Ketika Allah menciptakan Adam. Wa nafakha fihi ar-ruha. Maka Allah telah meniupkan roh. Meniupkan roh pada Adam. Ketika Allah ciptakan Adam ni, dalam bentuk macam tadi patung tadi, kemudian ditiupkan roh. Atasa. Ketika mana ditiupkan roh tu, atasa. Atasa ni dia bersin. Bersin. Hacem. Maka ketika mana Adam ni mula-mula saja dia masukkan roh dalam badan dia, ditiupkan roh, bila masuk je roh tu, kemudian pertama sekali perbuatan Adam adalah bersin. Adalah bersin. Jadi, faqala, dan kemudian Adam terus automatik perkataan pertama yang diucapkan oleh Adam adalah Alhamdulillah. Itu perkataan yang pertama. Yang diucap oleh Adam adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Dia bersin je, maka dia ucapkan alhamdulillah. Maka fahamidallah. Maka dia telah memuji Allah dengan izin Allah. Dia telah memuji Allah dengan izin Allah. Maka ketika itu faqala lahu rabbuhu. Maka Allah pun menjawab. Allah pun menjawab dia punya zikir tadi tu. Dia menjawab dengan cara apa dia? Iaitu dia menjawab dengan yarhamukallahu ya Adam. Yarhamukallahu ya Adam. Maksudnya nak Allah jawab balik. Bila Nabi Adam puji je segala puji bagi Allah, dia ucap alhamdulillah, maka Allah pun jawab. Yarhamukallahu ya Adam. Yarhamukallahu ya Adam. Okey, daripada ayat ini kita akan nampak bahawa bagaimana permulaan au kama qala. Kataan pertama yang diucapkan oleh Adam. Allah telah mengilhamkan Nabi Adam ketika baginda bersin, lalu menjawab dan memujinya. Allah ilhamkan kepada Adam untuk memujinya ketika bersin. Dan baginda berkata, alhamdulillah, Allah menjawab, Tuhanmu merahmatimu, wahai Adam. Bilakah Allah meniupkan rohnya ke atas Adam dan apakah baginda lakukan setelah ditiupkan roh ke atasnya? Apakah yang baginda ucapkan kepada para malaikat? Kita dah tahu. Iaitu amalan perbuatan pertama adalah Adam, yang pertama sekali yang Adam buat adalah bersin. Dan yang kedua, yang amalan perbuatan pertama bersin. Perkataan pertama adalah alhamdulillah. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kita bahawa apabila roh ditiupkan itu, maka perlahan-lahan ke dalam tubuh Nabi Adam dan meresap ke dalamnya, lalu baginda bersin. Jadi kenapa Nabi terangkan begini? Detail Nabi terangkan tentang Adam, ada sebab. Jadi kenapa? Sebab tu dia ada dua, dia ada tiga pertama. Yang pertama ni kita kena faham dalam ayatul Quran dan hadis ni, kita kena tahu tentang teks. Apa teks dan rungkai dengan teks ni namanya tafsir. Kalau kita ada hadis Nabi, kan, ada hadis, dan kemudian kita ada ayat Quran yang kita baca. Pertama sekali kita kena belajar untuk menafsirkan. Tafsir ni adalah salah satu sudut ilmu. Salah satu sudut ilmu yang kita kena belajar. Tafsir ni dalam Al-Quran, tafsirkan Quran. Cuma kalau nak tafsirkan hadis, dia kena faham sedikit dari sudut konteks. Konteks cerita. Maksudnya Nabi konteks cerita dia. Itu dari segi bahasa Arabnya kena tera. Tapi tafsir ni belajar lah, kena belajar. Dan kalau tak nak belajar, baca buku tafsir. Ulama dah tafsirkan, kita baca. Okey, bezanya dengan tadabbur. Kalau kita nak buat, orang-orang macam kita ni, boleh. Setelah kita faham dalam hadis ni tentang apa ulama-ulama sebut, maka kita boleh tadabbur. Apa makna tadabbur? Tadabbur ini adalah usaha untuk mendalami hakikat. Bila kita dah belajar begini dalam Quran ke dalam hadis, pemahaman kitab ni mengikut para ulama, hadis ni konteks dia kita tahu, kita baca lah. Dan kita baca kitab lah sebenarnya, ataupun berguru, dan balik tu nanti kita boleh tadabbur. Tadabbur ni lebih kepada, ataupun tadabbur hadis, tadabbur Quran, apa yang dapat diambil daripada hadis ini, kan? Kita dah faham dah. Tak payah tafsir pun tak apa ayat ni, kan? Dalam ayat ni tak payah tafsir pun tak apa, kita dah faham dah ayat ni apa. Jadi kita nak tadabbur. Tadabbur tu apa? Iaitu mencari makna di sebalik perkara yang zahir. Nabi Adam kita nampak, dia lepas dia waktu roh masuk, dia bersin. Kemudian dia ucap alhamdulillah. Allah pun jawab yarhamukallah. Okey, apa? Next. Apa yang kita dapat? Bukan itu masalahnya. Sebab dia sebut dalam hadis, apa sahaja Islam ini bila dia ceritakan sejarah, dia bukan sejarah, tapi sebenarnya peringatan. Peringatan kepada kita. Zikrun wa Qur'anum mubin. Al-Quran datang, hadis yang datang, Nabi datang ni bukan untuk ceritakan sejarah, tapi sebenarnya zikrun wa Qur'anum mubin, untuk memberikan peringatan kepada kita. Jadi sebenarnya bukan nak cerita Adam ni bersin, Adam ni ucap alhamdulillah, tapi lebih kepada apa yang umat Muhammad ni perlu tahu benda ni, dan bila dah tahu apa yang kena buat. Jadi itu tadabbur. Apa yang perlu kita buat? Itu maknanya bila kalimah tadabbur itu pada setiap usaha manusia, kita ni usaha. Macam mana nak apply dalam hidup kita? Boleh faham tak apa makna tadabbur? Dalam ulama, dalam kitab Mafhum At-Tafsir wa Ta'wil wal Istinbat wa Tadabbur wal Mufassir oleh Dr. Musa'id At-Tayyar, dikata apa? Iaitu benda tadabbur ni ada satu amalan dalam agama
Bagaimana amalan ini untuk kita realisasikan dalam hidup kita. Ini tadabbur. Realisasikan dalam hidup kita. Jangan kita cerita, oh hebatnya Nabi Daud. Oh hebatnya, betul. Tadabbur ini nak jadikan kita lifestyle kita ni. Kita nak jadikan Al-Quran ni lifestyle kita. Bukan kita hanya baca, oh hebatnya Nabi, sirah Nabi, hebatnya. Kita pun baca surah Sad tentang Nabi hilang sabar, Nabi stres, maka Allah pun bagi tahu ada Nabi yang tak stres. Macam Nabi Daud. Dan Allah pun bagi tahu Nabi Daud ni adalah wa atainahul hikmah. Idea dia bercambah. Dan kemudian diberikan kerajaan yang sangat kuat dan kemudian keputusan yang tepat. Tapi macam mana nak apply kepada diri kita? Nak apply macam mana? Allah pun bagi tahu rupanya Nabi Daud ni selalu sujud pada waktu pagi, iaitu solat awwabin. Jadi bila kita nak apply benda tu, jadi macam mana kita nak letakkan dalam diri kita perangai Nabi Daud tadi. Bukan kita nak tahu macam hebatnya dia. Itu macam cerita Superman. Kita tengok cerita Superman, tengok cerita, lepas tu kita keluar pun, hebat Superman. Boleh lah, sebab tak ada apa nak ditadaburkan. Tak ada apa nak di-apply dalam hidup kita. Kalau kita tengok cerita Dragon Ball, Doraemon, kita suka tengok Doraemon tu kan. Hebatnya dia boleh keluarkan dia punya kocek tu kan. Tapi kita tak payah tadabbur. Kita tengok dia hebat. Okey hebat. Okey hebatlah. Hebatnya Ultraman, hebatnya Gaban, hebatnya ini, hebatnya. Tapi kalau Al-Quran, hadis Nabi dalam Islam, kita belajar dan kemudian kita kena apply. Macam mana nak jadikan lifestyle kita. Lifestyle, maksudnya kita punya kehidupan sehari-hari. Okey, kita begini. Jadinya, dikata bahawa kemungkinan bersin yang tidak sengaja ini merupakan kemungkinan juga dimenggoncangkan dan menggerakkan. Keadaan begitulah, keadaan bersin yang biasa terjadi dan tidak disengajakan. Yang ini boleh kita tanya orang-orang yang pakar lah dalam bab ini. Kenapa bersin ni ada satu benda yang kenapa perlu ada dalam diri manusia? Bangun pagi je selalu bersin kalau orang sihat. Dia kata kalau orang sihat, pagi-pagi dia akan bersin. Kenapa bersin? Dan kenapa lepas bersin semua sikit? Lepas tu kalau bersin, kenapa kena pejam mata? Kalau tak pejam mata, kenapa automatik mata kita kejap sikit pejam mata? Kenapa? Semestinya ada benda sebab. Mungkin kalau tak pejam mata, mungkin mata kita tak terkeluar agaknya lah. Tapi nak sebut bahawa bersin ini merupakan satu nikmat dan rahmat dari Allah. Apa yang menariknya ialah apabila setiap orang bersin, maka mata mereka akan terpejam secara automatik. Sekali kalau nak tadabbur, nak tahu macam mana bersin ni, kena tanyalah doktor, orang yang pakar dalam bahagian ini. Dalam Islam, bila badan bersin, Kak Amanira, bila bersin, sistem badan terhenti seketika kan. Dengar betul? Betul, semua kita punya pernafasan, kita punya mata tak boleh melihat, walaupun dalam masa satu saat. Jadi masa bersin tu memang seluruhnya terberhenti. Kenapa? Mungkin ada satu sistem, orang kata tadi, starter. Kalau macam Nabi Adam kan starter, iaitu permulaan. Nak hidupkan enjin. Kan? Agaknya waktu pagi ni nak starter badan kita, mungkin adalah bersin. Sebab tu kita ucap Alhamdulillah, bukan Astaghfirullah. Bukan Innalillah. Bukan Subhanallah. Tapi kita ucap Alhamdulillah. Maksudnya ada benda yang Allah nak bagi nikmat. Sebenarnya bila kita bersin. Okey, kita hidup lah. Macam Nabi Adam nak hidup ni dengan bersin. Jadi pagi-pagi biasanya kalau lepas mandi mesti nak bersin. Itu biasa normal. Normal. Tapi kalau lebih dari 3 kali, 4 kali tu dah tak normal lah. Sakit lah mungkin. Okey Kak. Okey, insyaAllah. Okey. Kak Normawati Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaya Mak Zahgi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miau GRM. Assalamualaikum. Fadil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aslina Hawalid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hidrawati Rusik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Rahmat. Nur Rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suranai Zulina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bab ke-16. Muka surat 81 betul. Muka surat 81. Ada yang beli Ada yang dah beli muka surat 81. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Kalau yang dah beli boleh buka terus Okey, Suwaya Mak Zahgi. Okey, insyaAllah. Kalau lain tak ada. Okey, nanti. Saya pun tak tahu sebab saya dah lama tak tengok kat kedai kitab ni. Kan?
Okey, Zaini Abdul, Kak Zaini Abdul. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dia kata, Kak Zirina Abu Bakar, terima kasih kerana tayar. Perbuatan pertama bersin. Perkataan pertama, Alhamdulillah. Okey, tadabbur tu nak jadikan kita punya lifestyle. Itulah kita cantik ayat sebenarnya. Nak boleh bagi faham tadabbur. Tazakur lain pula. Tazakur lain. Buku ni penulisnya adalah Dr. As-Salah Al-Khalidi. Dr. As-Salah ni kitab ni bahasa Arab. Kitab ni asalnya bahasa Arab. Orang Syria. Tapi kita orang Malaysia ni, iaitu di antaranya dia menterjemahkan kitab ni. Okey. Jadinya bila disebut tentang tadabbur itu nak jadikan lifestyle kita, kemudian tazakur. Kau siapa pernah dengar perkataan rumah ngaji? RN, rumah ngaji. Rumah ngaji ni bila sebut rumah abang ada sebut tadabbur, tazakur. Dia nak jadikan Al-Quran itu kita tadabbur dan juga kita tazakur. Okey, tadabbur, tazakur. Tadabbur tadi nak jadikan lifestyle kita, betul lah? Okey, nak mudah faham. Apply pada diri kita. Tazakur ni apa dia? Iaitu kita ni macam mana nak kita, sebab kita ni kalau tak ada tazakur, tak ada peringatan dalam hidup kita ni. Contoh saya musyrif. Saya musyrif. Dalam bas, saya tak boleh ajar sampai saya musyrif atau mutawif di Mekah. Sebab masa pendek. Kan dalam bas kadang-kadang waktu yang masa dalam mungkin cakap 15 minit je. Jadi saya tak boleh baca dalam Al-Quran yang saya nak baca ayat Quran tu terlampau panjang sehingga saya nak tafsirkan pula. Kalau tafsir tu cukuplah saya yang baca kitab tafsir. Macam ni. Kan? Tafsir kita baca dan kita tafsir ni, kita tafsir kita baca, saya faham dan kemudian saya ada belajar macam mana bagian tafsir dan sebagainya, kenapa ada alif lam. Okey, saya cuma datang kemudian saya cuma fahamkan terus pemahaman dia dan kemudian bagaimana nak applykan dalam hidup. Saya cakap, okey, dalam hidup kehidupan. Dalam sekali biasa dalam 2-3 minit tazakur. Tazakur ni nak bagi roh kita punya hidup ni supaya amalkan. Contoh. Saya menafsirkan contoh rangkaian surah Al-Kahfi pada Jumaat tadi. Kan? Ustaz, lembaga atau Nabi Adam tu sama besar dengan saiz setelah dimasukkan ke roh dalamnya. Ya, nanti kita akan bincang tentang tu. Bincang tentang tu, nanti dalam bab lepas ni dia ada. Berapa ketinggian Adam, berapa besar Adam dan sebagainya. Okey. Jadi kita dalam Al-Quran pertama sekali kita kena baca tafsir. Okey. Contoh saya Al-Kahfi. Saya kata Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, Nabi sebut tentang baca surah Al-Kahfi 1 hingga 10. Kan? Kita nampak, boleh elak daripada fitnah Dajjal. Lepas tu kita baca pula hadis yang lain 1 hingga 10 terakhir. Boleh mengelak dari fitnah Dajjal. Dalam hadis yang lain, Nabi kata baca 10 daripada mana-mana ayat Suratul Kahfi. Jadi ulama, dia menafsirkan ayat ini, hadis ini. Maka yang disuruh Nabi ni bukan 10 yang awal je, bukan. Bukan 10 yang akhir. Maksudnya setiap hari 10 sampai habis 110. Boleh faham tak? Itu pemahaman yang ulama tafsirkan. Banyak hadis-hadis yang dibaca semua hadis, maka 110 kena baca. Bukannya kena baca 1 hingga 10 je tak. Tapi daripada hari Jumaat kita kena fokuskan. Kena fokuskan 110 ayat. Jadi itu tadabburnya apa? Suruh kita mengamalkan. Kalau kita nak amalkan, kita dapat cahaya. Kalau katakan kita mati, 100 kita dapat cahaya dari Allah. Kita cuba amalkan. Tazakur pula apa dia? Tazakur ni. Contoh gini. Saya baca tazakur ni peringatan. Tazakur. Dan seminit terakhir, saya akan bagi tazakur. Apa tazakur? Contoh. Saya dah katakan bahawa kena buat, kena amalkan, dapat 7 hari cahaya kalau Suratul Kahfi. Tazakurnya pula, saya kata bahawa disebut oleh ulama antara kematian yang husnul khatimah bila mana kita dalam seminggu yang mana kita baca Suratul Kahfi. Contoh tadi pagi kita baca Suratul Kahfi tadi Jumaat. Maka minggu ni kita mati. Selang daripada sini sampai Jumaat depan. Maka dia mati dalam keadaan cahaya Allah, iaitu husnul khatimah. Boleh faham tak? Jadi siapa yang tak baca, tak ada masalah, benda sunat. Tapi jangan bagi mati minggu ni. Sebab kita tak ada cahaya dari Allah. Kita belum ada jaminan cahaya dari Allah. Sedangkan Allah dah janjikan cahaya seminggu kepada orang yang memang dah baca.
Jadi kalau dia mati, ulama kata dia mati dalam cahaya Allah. Tapi orang yang kalau dia tak baca, kan, tak ada masalah, benda pun sunat. Tapi kena pastikan bahawa dia jangan mati minggu ni. Sebab kalau dia mati, dia tak ada jaminan cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin kenapa tak baca tadi? Kak Azrina, kenapa tak baca tadi? Oh, saya tak baca Ustaz sebab hari Khamis malam saya pergi farmasi dengan anak saya. Kencing manis saya 4.5 Ustaz. Memang rasa gini. Kalau darah tinggi saya pun bawah 90. Atas 115. Rasa minggu ni saya tak matilah Ustaz. Tak apalah, tak ada masalah. Itu confident. Confident tak apa, yang gila tu masalah. Confident gila. Okey. Jadinya, itu kalau accident macam mana? Kalau accident taklah Ustaz, saya ni dah pencen Ustaz. Kereta saya tu, orang pencen kan banyak duit. Tayar saya tu Michelin. Michelin bukan macam budak-budak muda baru nak kahwin tu. Tayar Michelin. Tayar Michelin. Airbag ada 8. Airbag adalah kalau mati pun Ustaz sebab lemas kat airbag. Rasa minggu ni rasa confirm tak mati. Rasa siapa yang confirm tak mati tak baca. Tak payahlah baca. Tapi kalau dia mati minggu ni dalam keadaan dia tak baca, dia mesti ingat malam ni punya kisah. Betapa menyesalnya dia, Allah aku nak kembali ya Allah ke muka bumi. Aku nak baca surah Kahfi. Pasti dia akan menyesal suatu hari nanti saat mana dia mati dalam keadaan tidak ada cahaya Allah. Okey. Mana boleh cakap macam tu? Contoh saya bagi tadi. Kak Zaini Abdul jangan contoh. Itu saya nak bagi peringatan. Supaya dalam diri ni kadang-kadang ada motivasi. Bukan saya kata tadi dia cakap macam tu. Memang tak boleh lah. Mana ada orang bukan kata tadi Kak Zaini confident gila. Memang tak ada. Kalau orang ada macam tu memang gila. Confident tak mati. Memang tak ada. Jadinya keadaan bahawa kita rasa bahawa memang tak ada orang yang ada confident macam tadi tu. Kalau ada je, pelik. Tapi pelik, ada orang yang tak confident. Tapi yang saya nak bagi tahu, ada orang yang confident, dia tak confident di hidup hari ni. Minggu ni. Tapi dia tak baca juga Kahfi. Yang ni pelik. Sebab tu ada satu motivasi. Tazakkur ni, satu motivasi untuk kita memang rasa, tak buat baca Kahfi ni, rugi. Sebab tu kena belajar sedikit peringatan yang last kali. Saya biasa ambil tafsir sedikit, teks hadis tu dan saya belajar ambil ulama punya pandangan, kemudian saya tadabbur apa yang perlu kita apply dalam hidup kita dan tazakur tu peringatan supaya dia balik, dia rasa dia mesti kena baca Kahfi. Ini cukup sebab tu tafsir, tadabbur dan tazakur. Jadi itu dalam rumah ngaji punya tema sebenarnya. Jadi hadis ini tentang kisah Nabi Adam. Kita baca hari ni teks Nabi Adam. Jadi setelah kita baca kisah Nabi Adam ni, kita faham, kemudian okay, next. So, apa yang kita perlu buat? Okay, apa yang perlu kita buat? Ustaz, kalau masa baca Kahfi tertidur, kira tak? Oh, dahsyat ni. Masa tidur pun baca Kahfi. Dah tertidur, bacalah lagi. Okay, tidur dulu. Dah baca ngantuk. Rasa kalau ngantuk, tutup dulu. Tidur dulu. Lepas bangun nanti dah segar, baca balik. Baca balik. Tak ada masalah. Okay. Okey, janganlah waktu tidur tu baca Quran. Tertidur dan ngantuk sangat tu tidur je lah. Tapi lepas tu, sebab Imam Munawi, rahimahullah ta'ala, Imam Munawi, ni imam besar dalam mazhab Syafi'i. Baca Al-Kahfi ni boleh baca pada malam Jumaat dah. Malam Jumaat tu dah boleh baca dah suku. 30 ayat ke baca. Nanti lepas subuh, sambung lagi 30 ayat. Nanti sebelum Zuhur, baca lagi 30 ayat. Lepas Zuhur, baca lagi 30 ayat. Habis. Boleh baca macam tu. Imam Munawi kata dapat juga cahaya. Jadi tapi jangan cakap dengan saya lah, tak cukup masa lah Ustaz. Oh, dahsyat. Dahsyat. Sebab kita kena ada masa. Okey. Jadinya kita tengok tadabbur dia. Okey. Sekiranya tak sempat baca satu surah, tak ada, jangan sebab tak sempat. Mesti sempat kan. Tak boleh kata tak sempat. Dia mesti sempat kan. Dia mesti sempat. Kalau tak sempat, kita kena sempatkan. Tak boleh. Dalam saya bersebut bila 1 hingga 10 tak termasuk. Sebab cahaya tu dalam hadis Nabi cuma cakap 1 hingga 110. Baru dapat cahaya. Jadi tidak ada lagi Nabi selepas ni. Maka tidak ada wahyu lagi. Jadi bila wahyu sebut tentang 1 hingga 110 dapat cahaya, maka bila kita baca 1 hingga 10 maka tak ada jaminan cahaya. Itu saja. Tak ada jaminan cahaya. Kan? Kalau nak baca memang 110 lah. Tadi siapa yang tak sempat. Jadi kalau nak dapat, saya tak boleh bagi jaminan cahaya. Sebab Nabi cuma sebut 1 hingga 110. Yang 1 hingga 10 tu,
Itu yang pasal Dajjal tu, fitnah Dajjal. Itu lain. Tapi dalam bab yang seminggu cahaya tu, dia kena habiskan 1 hingga 110. Sebab begitulah tak sama. 1 hingga 10 tak sama. Yang hadis tentang cahaya tadi, 1 hingga 110. Dia kena settlekan juga. Jadi kalau tak settle tak apa. Yang tak dapat baca minggu ni tak ada masalah. Minggu depan ada lagi. Minggu depan ada lagi. Jadi pastikan jangan mati minggu ni akak-akak semua yang tak baca tu. Jadi kena pastikan. Kalau anak nak bawa laju tu, nak bawa laju anak tu, Long, jangan bawa laju Long. Kenapa mak tak boleh bawa laju? Mak lupa baca Kahfi semalam. Macam tu kan, jangan laju. Hati-hati bawa. Okey, yang demam tu dah mula kena makan Panadol supaya jaga kesihatan. Ini tazakur. Tazakur ni kena tahu. Tazakur ni supaya kita ni rasa semangat. Sebab saya nak bagi semangat. Kadang-kadang semangat orang ni tak sama. Kadang-kadang kena sentap macam ni, baru sampai kat dia. Baru dia, bacalah Ustaz. Saya mesti baca Kahfi ni. Kadang-kadang ada orang yang memang macam ibu-ibu, saya yakin. Sekali baca hadis, dia boleh faham dan dia boleh tadabbur terus. Dan terus tazakur dalam hati dia untuk laksanakan. Ada orang muda-muda tidak ada. Orang-orang muda yang sihat, mungkin 20-an, 30-an, dia kena ada benda macam ni untuk motivasi diri dia untuk rasa, mesti baca ni, mesti baca. Kan? Jadi sebab tu kadang-kadang tazakur ni perlu, peringatan. Okey, kita kembali balik. Jadinya, Rasulullah SAW menyebut bahawa bersin ini merupakan nikmat dan rahmat pertamalah. Iaitu perenggan yang keempat ni. Apa yang menariknya apabila setiap kali orang bersin, mereka akan memejamkan kedua-dua mata secara semula jadi tanpa berfikir panjang. Tak ada, automatik mata dia terpejam. Sudah pasti Allah memerintahkan otak agar menyampaikan isyarat kepada kedua-dua biji mata untuk memejami apabila seorang bersin. Dan mungkin kalau dia tak bersin, mungkin juga kedua-dua biji mata mereka ni macam nak terkeluar daripada landasan dia. Begitulah maksudnya. Jadi memang Allah dah telah ilhamkan kepada kita untuk bersin ni. Bila bersin, pejam mata. Berhenti semua, sekejap. Kita stoplah semua kita punya pergerakan badan bila bersin. Kehidupan bapa kita iaitu Adam bermula dengan sekali bersin saja. Dari riwayat ni dikata sekali bersin. Satu permulaan yang menakjubkan dan menarik. Kalau orang yang belajar tentang kedoktoran boleh mengkajilah. Kenapa bersin? Dan saya pun tak belajar, jadi kenapa boleh bersin? Okey. Jadinya, sesuai dengan permulaan setiap orang yang daripada keturunan mereka yang memulakan kehidupan mereka semasa lahir dengan jeritan dan teriakan. Awal dia menangis. Adam memulakan hidupnya dengan bersin lah. Jadi anak-anak Adam semuanya dengan menangis dan teriak dan juga menangis. Tapi Adam, dia tak teriak, dia tak menangis, dia bersin. Jadi Allah memulakan hidup dengan bersin. Adam ini dengan bersin, manakala setiap orang keturunannya pula hidup dengan jeritan dan teriakan. Subhanallah, Maha Suci Allah daripada segala kekurangan, yang Maha Bijaksana. Yang Maha Bijaksana. Okey. Jadinya, betul juga Kak Fatimah Dimon. Tazakur tu pembakar semangat. Ya, betul. Sebab tu, bila kitab nama Tazkirah. Mana kitab Tazkirah? Nama kitab ni kan, Imam Ibn Qurtubi ni Tazkirah. Peringatan. Tazakur. Tazkirah kan peringatan. Fazakir. Salah ingat mengingati. Jadi, Tazkirah ni tentang hal-hal mati, ahwalil mauta, hal-hal mati. Jadi benda-benda tentang mati, tentang tazkirah ni dia bukan ilmu apa pun. Ilmu untuk kita ni rasa, ya Allah, kalau kita tak boleh nangis, maka Nabi pun sebut sebagai tazakur bahawa menangislah. Fa illam tabku. Sekiranya kamu tak boleh menangis, Nabi kata fatabaku, maka berusahalah menangis. Kerana kamu kalau melihat ahli neraka, kamu pergi neraka, kamu akan nampak ahli neraka ni tak ada lain. Yang ada cuma teriak, cuma tangisan pada mata mereka. Sehingga air mata mereka ni keluar macam mata air. Sehingga air mata mereka ni fangkati' dumu'ihim. Putus air mata mereka ni. Dan kemudian bila putus air mata mereka ni, keluarnya darah daripada mata mereka. Sehingga mengalirlah air mata darah ni. Sehingga kalau diletakkan kapal di atas air mata darah ahli neraka ni, jadi sungai tu, maka mengalir kapal tersebut. Ini hadis ni nak bagi tahu bahawa kita kena menangis. Sebab dengan tangisan dengan dosa kita ni, tangisan kerana dosa kita, tangisan kerana takutnya api neraka ni, yang dia boleh memadamkan, kita percaya, dia boleh memadamkan
panasnya api neraka Jahannam. Jadi kenapa Nabi sebut macam ni? Supaya kita ni ada peringatan dalam hati kita. Supaya kita ni nak ibadat ni memang kena ibadat lah syariat. Kena Allahu Akbar. Tapi macam mana kita nak dapat? Kan? Jadi macam itulah maksudnya penuh dengan kita punya hidup ni ada tafsirnya. Kita kena belajar ilmu sudut tafsir, tadabbur macam nak apply ke dalam hidup kita. Tapi nak apply dalam hidup kita ni kena ada satu orang yang beri peringatan kepada kita. Benda tu tahu. Kita tahu. Kita tahu api neraka tu panas. Tapi kalau kita jarang mendapat peringatan tentang api neraka tu panas, tak ada apa makna. Tak ada apa makna dia. Walaupun kita tahu kita tahu api neraka tu panas. Tapi kita jarang menangis kerana api neraka sebab jarang mendapat peringatan. Tapi kadang-kadang bila dapat peringatan, bila tengok api panas, tiba-tiba mata kita mengalir. Takut dia api neraka. Maka air mata mengalir kerana takut api neraka tadi, Allah, dia boleh memadamkan panasnya api neraka Jahannam. Inilah air mata yang akan memadamkan api neraka ketika nak membakar itu. Jadi Allah itu tazakkur. Jadi maknanya tazakkur tu pembakar semangat untuk kita rasa bila dah takut tu kita pun solat awal waktu, tengok pukul 11.30, 12.30 kan, pergilah nak ibadat. Bila kita takut dengan tu, maka dia akan jadi tazkirah tu tazakkur lah. Tapi makna yang sama. Tazkirah tu peringatan, tazakkur tu mengambil peringatan. Mengambil peringatan. Okey. Jadinya Adam memuji Allah dan memberi salam kepada para malaikat. Pertama sekali Adam bersin. Okey, kita belajar sikit fake tentang bersin. Sedikit fake bersin. Nabi SAW wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dalam hadis rawahul Bukhari. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Inna Allah Ta'ala, dia kata Nabi SAW bersabda. Ini hadisun sahih, iaitu hadis rawahul Bukhari. Abu Hurairah berkata bahawa Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yuhibbul utas. Bahawa pertama sekali kita kena tahu Nabi kata bahawa Allah sangat menyukai orang yang bersin. Allah sangat menyukai orang bersin. Jadi kita bersin Allah suka. Wa yakrahu tasa'ub. Dan Allah amat membenci orang yang menguap. Menguap. Tak pernah dengar nama menguap. Sangap-sangap. Menguap ataupun sangap. Begitulah maksudnya. Itu menguap. Menguap berbunyi. Saya nak bunyikan tu sebab nak bagi tahu tu menguap. Kalau saya buka mulut nanti kata apa benda pula tu kan. Saya bunyi gitu contoh Okey. Fa idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu bersin, bersin. Maka wa hamidallahu ta'ala, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Maka Nabi suruh kita mengucapkan alhamdulillah. Kana haqqan 'ala kulli muslim sami'ahu. Maka menjadi hak bagi sesama Islam menjawabnya, yarhamukallah. Yarhamukallah. Hak. Sebab tu Imam Nawawi kata barang siapa adalah wajib bagi setiap manusia yang mendengar orang mengucap kalimah dia disebut subhanallah, alhamdulillah, maka orang yang bersin itu sunat. Dia kata menurutku sunat sesiapa saja mendengar untuk mengucapkan yarhamukallah atau yarhamuhullah atau rahimakumullah. Disunatkan pula bagi yang bersin setelah itu untuk mengucapkan juga yahdikumullah. Okey. Jadi sebagian ulama menyebut bahawa dia satu kewajiban bagi orang mukmin untuk mengucapkan yarhamukallah sekiranya dia mengucapkan alhamdulillah. Jadinya wa amma tasa'ub, sekiranya adapun dia menguap, kan? Kalau dia bersin dia kena ucap alhamdulillah. Dan menjadi hak sesama Islam kena mendoakan dia. Moga-moga Allah menyayangi dirimu. Contohnya isteri saya bersin. Isteri saya buat alhamdulillah. Maka saya berkata yarhamukillah. Moga-moga Allah menyayangi dirimu wahai isteriku. Moga-moga Allah menyayangi dirimu. Dan Allah, ya Allah, moga-moga Allah sayangkan dirimu ya wahai isteriku. Sebutlah. Sebab rahmat dia kadang-kadang tak kita sebut menyayangi. Menyayangi. Dia boleh sebut dengan perkataan lain-lain. Dia boleh sebut perkataan yang berbeza. Ada sebagian ulama dia kata boleh kita sebut dalam keadaan yang berbeza. Boleh sebut yarhamukallah, yarhamuhullah ataupun rahimakumullah. Boleh juga. Okey. Jadinya wa amma tasawuf, adapun dia menguap, fa innama huwa minasyaitan. Ingat bersin daripada Allah.
tapi menguap daripada syaitan. Fa idza ini saya ingat yang saya baca ni sekarang kitab ni. Al-Azkar Imam Nawawi. Al-Azkar Imam Nawawi dalam bab bersin. Jadi saya suka kalau saya sebut dalam satu ilmu, dia satu bagi kredit pada orang yang mengarang kitab tersebut. Ini adalah saya panggil tadi adalah penghormatan bagi ilmu. Bila saya sebut dan saya baca kitab tu, ilmu tu, maka saya suka sebut kitab apa yang saya baca, sebab dia menjadi kredit. Kita kena beri kredit kepada Imam Nawawi. Sebab Imam Nawawi type macam kita sekarang lah. Macam kita sekarang, bila kita type Facebook kan, kita ambil daripada orang tu tulisan dia, maka kita kena beri kredit untuk Kak Rafiah Yaakob, contoh kan. Sebab kita ambil daripada dia. Ini penghormatan ilmu. Sebab tu penghormatan lagi status. Begitu juga kitab. Dia tulis, bawah tu nanti dia buat nota kaki. Kitab begini, dia ambil daripada begini. Orang rumah saya, dia masa dia ambil PhD tu, dia punya pertama, dia punya PhD dia wajib pada kanan tesis dia, kalau dia nak ambil satu pandangan, dia kena tulis daripada mana dia ambil. Peregian tu mana dia ambil. Ini adalah satu amanah ilmu. Amanah ilmu. Tak boleh jadikan ilmu yang mereka buat tu jadi ilmu kita terus. Jadi begitulah. Itu amanah ilmu lah. Tapi tak nak sebut pun tak apa. Cuma saya suka sebut. Sebab dia kata, ulama kata, bila dia kata bahu daripada syaitan, fa idza tasa'ab ahadukum apa nak buat bila dah sangap daripada syaitan, maka apabila disangap salah seorang daripada kamu, falyaruddahu istata'a. Maka pertama sekali dia hendaklah menahan seboleh-bolehnya. Menahan. Maksudnya dia menahan seboleh-bolehnya. Dia menahan. Jangan sangap. Agak-agak boleh tak? Boleh tak kita rasa jangan sangap? Jangan sangap. Jangan sangap. Boleh sebenarnya. Saya pernah belajar cara untuk, sebab dia kena, bukan. Dia bila sangap ni, bila nak kita rasa nak menguap, kita kena tarik nafas, kemudian kita tahan nafas. Saya banyak kali buat. Bila nak sangap ni, sebenarnya kita menguap ni, sebenarnya banyak oksigen kita keluar. Kita punya oksigen akan keluar. Kita akan makin penat. Lepas kita menguap, kita makin penat. Jadi jangan benarkan kita menguap. Dengan cara apa dia? Cara kita kena tarik nafas kita. Kita bila nak sangap ni, nak sangap jangan semacam sangap. Tarik nafas. Kita tahan nafas kita. Lebih kurang dalam 10 saat. Kita nak lepaskan seslow. Tapi kalau saya suka, saya berhentikan dengan apa? Saya suka berhentikan dengan istighfar. Saya tarik. Ataupun saya berhentikan dengan baqiyatus solihat. Tahan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Akan keluar slow. Jadi 10 saat. Dia kata lepas tu kemudian perlahan keluarkan perlahan-lahan. Jadi saya suka keluarkan perlahan tu dengan ucapan baqiyatus solihat. Bagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat 44. Ayat 44. Kan ada kan? Al-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaba wa khairun amala. Baqiyatus salihat itu, yang 5 itu adalah sebaik-baik pahala di sisi Allah dan sebaik-baik harapan kita di dalam syurga. 10 minit. 10 minit jadi apa? Okey. Tapi kita buat. Saya try buat. Dulu sebenarnya ada satu belajar dalam pernafasan. Jadi saya buat. Betul. Memang tak menguap. Lepas tu. Jadi kalau nak menguap rasa penatnya, saya buat. Kalau kita sebenarnya kalau belajar dari segi seksual, sebenarnya, saya belajar gitu. Kalau untuk kita dapat lama tahan, pun sama juga. Tahan apa? Maka memang tenaga kita akan dapat balik. Begitu juga dengan senam bagi-bagi. Tarik. Begitulah cara tarik nafas. Begitu juga dalam berenang. Berenang. Kalau kita belajar berenang, maka betul tu juga. Anak saya 4 daripada anak saya 4 orang memang pandai berenang. Memang berenang, memang belajar berenang. Memang saya ajar dia berenang. Kalau bubble, tarik nafas, nanti dalam air, keluarkan nafas dari hidung. Tarik nafas dengan mulut, lepas lalu hidung. Tarik nafas dengan mulut, lepas lalu hidung. Maka nafas dia kuat.
Maka nafas dia memang nafas macam nafas kuda. Memang kuat. Anak saya kalau lapar dia kuat. Bapak dia macam mana pun dah lemah lah. Tapi kalau saya ajar berenang tu memang. Dia memang, budak-budak ni kalau dia menyelam dah macam belut. Macam apa? Macam belut. Sebab tu dia ada kelas swimming. Memang pergi kelas. Dah seminggu sampai 3 kali. Dia pergi kelas swimming dia. Jadi bila dia belajar tu, memang nafas dia memang panjang. Nafas dia bukan panjang, nafas dia baik. Nafas sangat baik. Tapi kerana apa? Kerana waktu dia tarik nafas cepat, dan waktu dia hembuskan kena perlahan. Sebab nak nyelam, nak tarik lagi cepat naik kejap. Kalau dia bernapas dalam air, dia lama dah keluar. Begitulah. Saya dulu, masa bapak saya di guru pengadil Quran. Kan? Dia kata nak panjang nafas, dia kata ambil air, masuk dalam mulut. Lepas tu, tarik nafas je, kemudian masukkan air dalam mulut. Kita lepaskan melalui mulut. Dalam bilik air. Dalam bilik air. Lepas tu buanglah air tu, jangan ditelan lah. Jadi buang. Sebenarnya nafas kita akan semakin baik. Suara kita akan clear. Itu tips orang lama. Nak percaya tak apa, nak percaya pun tak apa. Tapi memang saya lakukan benda tu. Lakukan benda tu dia akan menjadikan pernafasan kita sangat kuat. Dan kita punya kita punya gegendang suara pun baik. Baik. Okey, itu tips bapak saya punya ni lah. Macam mana nak tips suara kita, nafasnya sangat panjang. Sangat panjang. Okey. Jadi bersin ni, apa yang kita kena buat? Kita kena tutup, kita kena tahan daripada menguap. Kalau nak bersin. Jadi, kerana apabila salah seorang daripada kamu menguap, maka syaitan akan mentertawakannya. Tapi kalau tak boleh tahan, kita dah tersangap juga, maka kena tutup mulut kita. Boleh faham tak? Tutup mulut. Kita kena tutup mulut. Bonda boleh ajar berenang. Benda tu. Okey. Jadi dia tutup mulut. Gini. Kalau tak nak juga, jangan bungap. Kena tutup mulut. Kalau tak boleh tutup mulut, sebagian ulama kata tak boleh tutup mulut, boleh gantikan dengan perkataan Allahu Akbar. Contoh tangan kita tengah sibuk mandu. Cepat dengan dia. Tiba-tiba sangat. Allahu Akbar. Dia kena bunyikan dengan perkataan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh faham tak? Itu sebagai ulama. Tapi terbaik tutup mulut kita. Tapi kalau tangan kita tengah susah, tengah sibuk, tengah angkat barang, tiba-tiba menguap. Kita tengah sangat. Allahu Akbar. Kena sekali sebut Allahu Akbar. Itu sebagai ulama menyebut. Kalau kita tak sempat nak tutup mulut. Boleh faham? Boleh faham. Okey. Kita sebut dengan Allahu Akbar kalau tak sempat. Tapi paling baik dalam hadis, tutup mulut. Tapi paling baik adalah bukan tutup mulut, tahan daripada menguap. Tapi dikata menguap. Tapi ada satu benda yang Nabi sangat-sangat benci. Iaitu dalam hadis yang lain, Nabi sangat membenci orang-orang yang menguap dalam keadaan dia menguap dalam keadaan berbunyi. Nabi sangat membenci. Maka Nabi kata apa? Kalau dikata barang siapa yang sangap, maka Nabi sangat membenci orang yang bunyikan kerana syaitan akan mentertawakan kita. Ingat kalau kita nak menguap, jangan sekali-kali kita sebut Nabi kata. Tahu tak tu apa? Tu maksudnya gini. Contoh, kita menguap kan ni. Ini perbuatan ni makruh. Malah Rasulullah dalam hadis dia membenci perbuatan ni dan disukai perbuatan ni oleh syaitan. Jadi jangan sampai menguap. Ngeliat ni bangun pagi bunyi. Ini perbuatan yang Nabi benci. Jangan buatlah. Jangan buat. Bangun pagi je. Sebenarnya benda tu menyebabkan badan kita sebenarnya makin tak bertenaga. Iya. Makin tak bertenaga. Sebenarnya kalau saya dah ngantuk dalam kereta, tak adanya. Tak nak. Jangan macam tu. Jangan nampak. Jadi kalau kita nak dalam keadaan ngantuk dalam kereta, pertama, cara macam mana nak hilangkan ngantuk sebenarnya. Saya belajarlah macam mana pun kata minum air kopi lah, begitulah, begini. Sebenarnya cara nak hilangkan ngantuk yang paling tuntas, yang paling hebat adalah tidur. Ambil bantal, tidur. Itulah cara hilang ngantuk yang paling hebat. Yang saya pernah nampak selama ni yang paling kira berkualiti lah. Yang paling saya percayalah. Bila ngantuk, tidur. Bila bangun balik lepas 8 jam, 6 jam, segar balik.
Okey, tapi cuma jangan tidur dalam kereta lah kan. Dalam kereta, dalam tidur dekat kereta, accident lah. Okey, tapi saya adalah saya suka minum air masak, kemudian saya tarik tadi lah. Tarik. Tahan. Kemudian lama 10 saat saya akan subhanallah slow berhenti. Jadi insya-Allah masa tu badan saya semakin segar sikit lah. Tapi kalau saya buat memang makin lemah. Okey, tapi Nabi tak bagi kita keluar suara. Sangat jangan keluar suara. Itu adalah arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Okey, insya-Allah wallahu a'lam. Okey, tengah mandu ustaz memang mengantuk. Ya memang saya kalau mandu masya-Allah la quwwata illa billah. Dulu waktu saya remaja, bukan remaja lah, lepas daripada 20-an kan. Saya pergi Kelantan. Sampai Kelantan tengah malam tu saya tidur kejap dekat mana surau masjid mana-mana tempat 2 jam. Lepas tu esok pagi straight berhenti kencing. Lepas tu sampai besok pagi saya pergi Yi. Lepas tu siap urusan pukul 9.10 dah selesai. Saya patah balik Johor terus. Tahan sampai Johor terus ke jalan. Berhenti berak berhenti kencing. Pergi solat. Tapi ya Allah hebatnya dulu. Sekarang ya Allah saya kalau balik Batu Pahat dia pun Johor Batu Pahat. Berhenti kat macap jap minum air. Oh ngantuk mata kan. Tu waktu umur tu. Jadi kalau siapa yang kat Norini ni mesti dah tak dah berumur kan. Sebab kalau dia mandung ngantuk. Tapi kalau budak muda dia jarang macam tu. Kan? Okey jadinya. Jadi kata bahawa bersin kena ucap Alhamdulillah. Dan Nabi kata barang siapa yang bersin. Satu hari Nabi ada orang datang jumpa Nabi. Ini hadis sahih. Saya cerita Melayu dia pendek. Datang jumpa Nabi bersin. Ada satu sahabat bersin. Nabi ucap Alhamdulillah. Nabi kemudian ucap Yarhamukallah. Kemudian datang lagi seorang lagi bersin dan kemudian dia tak mengucap Alhamdulillah. Jadi Nabi tak jawab, tak doakan dia. Jadi sahabat tu tanya, ya Rasulullah, tadi aku nampak kamu sahabat yang seorang lagi yang A tu bersin, kau ucap Yarhamukallah, kau doakan dia. Tapi bila aku tadi bersin, kau tak ucap pula. Tak doakan aku. Nabi kata, kerana dia mengucapkan Alhamdulillah. Kerana yang kamu tak mengucapkan Alhamdulillah. Jadi dekat sini, dikata hada hamidallahu ta'ala wa innaka lam tahmidahu, dikata barang siapa sesungguhnya kamu tidak mengucapkan Alhamdulillah. Dan Nabi SAW kata fa illam idza atasa ahadukum fahamidallah, barang siapa yang bersin dia mengucapkan Alhamdulillah, fashammatuhu, maka jawablah Alhamdulillah. Maka jawab bersin. Maka fa illam yahmadillahu, maka barang siapa yang tak mengucapkan, bila dia bersin dia tak mengucapkan Alhamdulillah, fala tatushammatuhu, maka jangan kamu doakan dia. Ini larangan Nabi. Bila dia bersin, kalau dia tak ucap Alhamdulillah, kita dilarang untuk sebut Yarhamukallah. Ingat, budak-budak ni memang saya ajar dari kecil. Dia kalau bersin, dia semua kena ucap Yarhamu. Kalau orang rumah saya bersin, hacam Alhamdulillah. Nanti semua Yarhamukillah belakang. Saya ajar memang suruh buat. Tapi ada satu benda yang agak ni. Bila ada satu balik kampung. Jadi ada balik kampung ni jumpa seorang pakcik. Orang tua lah, nenek-nenek atau dia bersin. Kan? Dia bersin. Dia hacam. Jadi anak saya tunggu. Atuk tak ucap Alhamdulillah. Bila bersin. Dia kata dah dalam hati. Ini masalah paling besar. Mana boleh dalam hati, dia kena sebut. dia kena sebut. Jadi itulah antaranya pula. Jadi dia tak biasa. Bila kan tak bersin, tak ucap Alhamdulillah. Jadi dia nak tunggu. Bila sebut Alhamdulillah, baru nak ucap Yarhamukillah, Yarhamukallah. Tapi bila sebut bersin, orang tu tak bersebut Alhamdulillah. Bila dia tegur kenapa? Disebut slow, perlahan. Tak. Kita kena kuat sebab nak bagi orang dengar. Sebab memang sunnah dia kena bersin, kena kuat. Satu hari saya pernah jumpa dekat hospital. Klinik hospital, kerajaan. Dia ni ada seorang akak lah ni. Kan? Dia muka dia Jawa lah nampak. Kan? Bila dia bersin, hacam. Saya tak sangka. Excuse me. Ya Allah, muka Jawa. Kan? Tiba-tiba rupanya Mak Saleh. Rupa-rupanya Mak Saleh rupanya. Dia bersin, hacam. Sorry, excuse me. Ya ilaha illallah. Dalam Islam ada Alhamdulillah. Kenapa lah kau nak ucap sikit? Tak sangka Mak Saleh pun pergi hospital kerajaan. Dah tak ada duit kot. Ekonomi tengah beresit. Ada muka Jawa. Saya tahulah hidung-hidung orang Jawa. Hidung-hidung orang Jawa. Orang Jawa ni gitu lah muka dia. Walaupun rambut perang sekalipun jangan tipu lah. Jangan tipu. Jangan tipu. Dia memang muka dia sama. Saya Jawa lah. Saya Jawa. Saya kenal Jawa macam mana muka dia.
Tapi walaupun jauh kan, tapi ada 5-6 orang. Banyak juga tu mesej saya. Ustaz kahwin lagi Ustaz kan? Mana ada? Tu dekat dalam surat khabar keluar. Rupa-rupanya Ungku Ismail. Allahuakbar. Jadi sikit-sikit tak payah banyak Nanti orang menyampah pula Dia kata dia kena kamu Ungku Ismail. Ustaz dah kahwin tak cakap pun dia kan. Okey. Alhamdulillah. Okey, Jawa World. Okey, ingat bersen kena ucap alhamdulillah. Kalau tak ucap alhamdulillah, maka jangan sebut maka kita tak boleh jawabkan ya rahamukallah. Larangan dalam Islam. Larangan dalam Islam menjawab ya rahamukallah pada orang yang tidak mengucap alhamdulillah. Kalau dia perempuan yang bersen ucap alhamdulillah, kita ya rahamukillah. Kalau perempuan, kalau lelaki-lelaki ya rahamukallah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah sampai sini saja. Yang akan datang next nanti malaikat selepas Adam memuji Allah, kemudian Adam memberi salam kepada Allah ajar satu perkara. Ini perkataan alhamdulillah ni automatik. Tapi ada satu benda yang apakah ilmu yang Allah ajar pula. Perkataan yang pertama sekali Allah ajar kepada Adam. Apa dia? Jadi itu pula perkara pertama yang Allah ajar kepada Adam dan Adam lakukan. Jadi insya-Allah yang sampai ke zuriat-zuriat mereka ini semua nanti akan ikut apa yang Adam buat. Tak ada zaman Rasulullah, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Muhammad, keturunan kita, tak ada satu pun yang jawab salam berbeza dengan jawab salamnya Nabi Adam, iaitu jawapan kepada Adam dari syurga Allah. Sebab tu memberi salam ini adalah ayat ataupun kalimah syurga. Dia bukan kalimah umat Muhammad tak, tapi kalimah kacap ustaz lagi. Allah, Kak Wan, Aisyah, awak telah akak terlampau memuji. Masya Allah, la quwwata illa billah. Nanti kita lanja ni daripada burger. Okey, insya-Allah alhamdulillah burger Al-Bait. Saya baru balik umrah ni, terus rasa burger Al-Bait. Wan Aisyah tu dah bonda tu. Alah. Sebab tak nampak. Nak nama je saya akan akak-akak. Saya iankan je. Mana satu bonda, mana satu makcik, saya panggil akak je lah. Dah 70 tahun Ustaz. 70 tahun? Ya. Tengok gambar tu. Tu dah kena panggil bonda tu. Dah 2 kali bonda lah. Ingatkan dah. Tapi bonda saya kalau hidup lagi 80-an dah umur dia. Dah 80 lebih umur ni. Sebab dia lahir 30-an, tahun 30-an. Jadi itulah di antaranya, insya-Allah. Moga-moga kalau akak saya pun dah 60. Akak ipar pun dah 60 tahun. Dan mak bang 60 tahun. Jadi sebab saya ni anak bongsu, anak yang paling manja lah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah di antara sedikit, Ustaz anak bongsu ya. Saya tak pernah kena pukul dengan bapak saya. Belum pernah. Saya rasa belum sejarah. Saya belum pernah kena pukul dengan bapak saya. Kalau dengan mak saya selalu lah. Kena cubit. kena cubit. Jadi wallahualam. Jadi insyaAllah. Tapi kalau abang saya dulu selalu kena pukul. Disebabkan apa tau? Saya fikir-fikir balik kerana kenapa saya tak pernah kena pukul. Rupa-rupanya ginilah. Waktu anak saya yang sulung, ya Allah saya ni panah bara ni. Tapi bila anak saya yang ke-6 dia lahir ni kan. Saya relax dah 40-an ni. Bila anak saya buat saya tak gitu je. Dah lah, jangan nangis dah. Gitu je. Rupa-rupanya bukan faktor anak bongsu ke anak sulung. Faktor usia kita. Kita waktu anak yang makin bawah ni, kita punya umur dah 45. Sebenarnya benda tu dah jadi apa? Cool. Relax. Pecah bangkuk. Tak apa. Marah juga tapi gitulah. Lagi nenek. Kalau nenek boleh cucu lagi dahsyat. Kalau boleh pergi kedai Speedmart tu, satu Speedmart tu dia nak beli. Dia nak belikan untuk cucu dia. Okey, jadi wallahualam. Jadi hati dah cool betul tu. Bukan cool lagi dah, beku terus. Okey, jadi wallahualam. Jadi insya-Allah yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan insya-Allah kita akan sambung pada yang lepas akan cara bagi salam pula. Ilmu dalam memberi salam, bersin kita dah selesai. Insya-Allah kalau ada apa-apa untuk baca surah Al-Mulk Ustaz. Surah Al-Mulk. Okey, betul. Lupa. Okey, kita baca surah Al-Mulk dulu. InsyaAllah. Bagi satu je sebelum mula Al-Mulk. Saya nak sahkan yang saya faham tentang tazakur tu. Sesuatu yang saya akhirnya kalau saya dapat ilmu ingat dan saya kena amal. Betul? Okey, betul. Okey, apa peringatan yang dapat kita ambil lah? Tazakur tu adalah peringatan. Peringatan. Tadabbur tu lebih kepada apa benda tadi, duplicate. Apply. Okey, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Lagi mudah apply. Tafsir tu ilmu. Tafsir tu sudut bidang ilmu. Kena ada faham tafsir. Sebab tafsir ni ulama punya penafsiran di pemahaman ataupun senangnya tafsir ni konteks hadis tersebut. Konteks, bukan teks.
Kita hari ni kita baca teks kan. Tapi kita kena tahu konteks sebab turun, bila turun, kepada siapa turun, kenapa diturunkan. Itu tafsir. Tafsir ni ilmu. Dia kena belajar dekat dalam kelas. Tafsir tu maknanya penjelasan daripada isi yang kita baca tu. Betul. Yang itu kena belajar. Tadabbur boleh sendiri. Faham? Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Tadabbur boleh sendiri buat dekat dalam. Kita kadang-kadang kan Nabi sebut dalam Quran sebut kan. Afala tatadabbarun. Jadi kita buka Quran, contoh buka tafsir, kita baca tafsir tu, ulama dah tafsir kan. Jadi dah faham kan? Kita tadabbur kan. Kita apa nak kita tadabbur apply apa yang kita boleh buat dalam ayat ini. Tazakur tu kita ambil lah peringatan. Okey, wallahu a'lam. Jadi insya-Allah tu dah antara Sains Nabi Adam nanti akan datang apa yang mana? Sains Nabi Adam tu akan datang. Sains Nabi Adam dia ada tajuk yang ke-17. Lepas ni kita akan tangkap apa bersalam, pemberian salam, dan kemudian apa yang Allah perintahkan kepada Adam yang pertama, dan kemudian bab ke-17 barulah rupa bentuk Adam. Rupa bentuk Adam dan saiz dia semua, tinggi dia berapa, semuanya ada. Tapi kalau nak tengok betul-betul saiz baju Adam, boleh pergi Jeddah. Dekat Jeddah ada satu replika baju Adam, warna putih, tinggi, kat Jeddah. Tinggi, dia macam bangunan 8 tingkat. Itulah memang dalam hadis disebut macam mana bentuk tingginya Nabi. Itu hadis Bukhari Muslim. Tinggi, macam bangunan 8 tingkat. Jadi masa lembaga pun, masa dia masih lembaga patung tu pun besar macam tu juga. Ya, betul. Dia memang sama dia. Patung tu sama je dengan badan dia. Besar. Jadi memang dia satu benda yang makhluk yang sangat besar. Sebenarnya Adam ni besar makhluk dia. Dan kemudian mungkin sebab diturunkan ke bumi, maka Allah kecilkan. Allah kecilkan sebab, bukan kecilkan keturunan dia. Sebab kita ni dekat bumi ni kecil. Tak macam syurga besar. Tak macam syurga. Jadi kita mungkin semakin lama semakin kecil. Dan sesuai lah duduk di bumi ni. Duduk di bumi. Azazil tengok masa patung tu, Azazil pun sama besar dengan dia masa patung tu. Itu wallahualam tak disebut. Cuma yang disebut kat sini, Adam tu dia punya saiznya besar. Azazil saya tak tahu betapa besarnya dia. Tapi kalau ikutkan dia beri logik, dia besar juga lah. Besar. Tapi wallahualam tak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Yang disebut cuma Nabi Adam saja saiznya sebesar 60 hasta, iaitu bangunan 8 tingkat. Jadi insya-Allah kita akan sebutkan pemberian daripada macam mana cara rupa bentuk Adam dan ketinggian dia. Jadi insya-Allah wallahu a'lam. Jadi yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, dan untuk menunggu sahabat-sahabat kita membuka surah Al-Mulk, dan bagi yang hafal alhamdulillah, dan bagi yang tak menghafaz boleh membaca, tak ada masalah. Yang penting jangan tinggalkan Al-Mulk untuk kita baca. Jadi Al-Mulk kita kena belajar dan kena tadabbur. Apa yang kita dapat apply daripada Al-Mulk ini, iaitu mendapat syafaat daripada kubur. Syafaat kubur. Jadi apa tazakurnya kalaulah kita mati malam ni? Agaknya kalaulah kita, siapa yang rasa boleh tidur pada malam ni dalam keadaan dia boleh hidup sampai besok pagi. Jadi siapa yang tak yakin dia boleh hidup sampai besok pagi? Taklah Ustaz, semalam saya tak baca, tak mati pagi tadi bangun saya okey je. Semalam saya tak baca Ustaz, tadi pagi saya okey, esok mesti okey juga. Lebih kurang lah Ustaz. InsyaAllah confirm lah. Jadi pastikan malam ni kalau kita tak yakin kita boleh hidup, ini tazakur. Berikan satu motivasi dalam diri untuk kita senantiasa dapat istiqamah. Istiqamah. Jadi kita terlupa bangun pagi, Allah, malam tadi aku tak baca Al-Mulk, mujur aku hidup. Kan ada motivasi dalam hati. Jadi orang yang selalu mengikmati ini adalah merupakan tazakkur yang paling baik untuk kita senantiasa beramal. Itulah tafsir, kemudian tadabbur, dan kemudian tazakkur untuk diri kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة سورة الملك في كل ليلة وارزقنا تلاوة سورة الكهف في كل يوم الجمعة رب ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة وشفاعة يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم آمين 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 InsyaAllah, Alhamdulillah. Malam ni Ustaz tak pakai cermin mata. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya baru pindah rumah. Cermin mata saya pun kat mana tak tahu dah. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat Digital Ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari daripada subuh sampai ke isyak. Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelum menutup majlis, izinkan saya buat hebahan kuliah esok Ustaz. Okey. Pada pukul 6.45 pagi, kuliah subuh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Mahmud bin Mastam dengan bacaan Yasin, doa dan tazkirah. 8.15 pagi, kuliah duha bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah pada pukul 8 malam. Petang, untuk makluman, petang kuliah asar tak ada, kita cuti. Pukul 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Dan 9.15 malam kuliah isyak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang dari Allah dan tidak baik dan kelemahan itu datang dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asalamah wa ila liqa. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.